Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsikan mengenai kisah Nabi Isa alaihissalam. Umum mengetahui Nabi Isa alaihissalam salah satu daripada 25 Nabi dan Rasul yang diceritakan secara lengkap di dalam Al-Quran. Dan terutamanya mengenai wafat dan kedatangannya di dunia pada akhir zaman yang penuh dengan tanda tanya ini. Sebahagian berpendapat bahawa kematian yang terjadi pada Nabi Isa adalah kematian yang pada umumnya disalib, dan sebahagian lagi berpendapat bahawa jasad dan roh diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Begitu juga mengenai kedatangannya pada akhir zaman. Sebahagian berpendapat Nabi Isa akan benar-benar muncul sebagai petanda akan terjadinya kiamat. Namun, sebahagian lainnya pula menyatakan bahawa bukan merupakan kepastian bahawa Nabi Isa akan muncul kembali, kerana Nabi Muhammad SAW adalah telah diceritakan bahawa sebagai penutup kepada Nabi dan Rasul. Bagaimanapun, kisah kelahiran Nabi Isa AS ini digambarkan secara jelas oleh Allah SWT dengan indah di dalam Al-Quran menerusi surah Maryam dari ayat 16 sehingga 40. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bagaimana situasi kelahiran Nabi Isa dan ketika ibunya Maryam dengan tabah dan sabar menghadapi kaumnya yang menuduh serta menghina dengan kehadiran bayi itu, iaitu Nabi Isa AS. Jadi diceritakan juga secara lengkap mengenai kisah Nabi Isa AS seperti yang tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Isa disebut dengan nama Isa dan digelar Al-Masih dan Ibnu Maryam. Kapasitinya ialah sebagai hamba dan Rasul Allah, kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam dan bagian dari rohnya. Ia lahir tanpa seorang bapa dan merupakan Nabi yang diberikan mukjizat yang tidak dimiliki oleh Nabi lainnya. Diceritakan bahawa Nabi Isa AS memiliki kesalehan dan ketauhidan yang sangat kuat. Dalam Al-Quran, Allah SWT menanyakan ketauhidan kepada Nabi Isa AS, apakah ia mengaku sebagai Tuhan? Lalu Nabi Isa AS menjawab, ia tidak mengaku dan menyuruh umatnya untuk menyembah, melainkan menyuruh hanya untuk menyembah kepada Allah. Seperti yang kita sudah maklum juga, setiap Nabi dan Rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah SWT untuk menghadapi para penentangnya dan memperlihatkan bagaimana kebenaran, kerasulan serta kenabian mereka, sehingga ajaran yang dibawa dapat diterima umat manusia baik pada masa Nabi maupun sesudahnya. Mukjizat yang pertama adalah dapat berbicara dengan manusia saat masih dalam buaian. Yang kedua, menciptakan sesuatu dari tanah liat menyerupai burung. Yang ketiga, menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang buta. Kemudian, mukjizat seterusnya adalah menghidupkan orang mati. Yang kelima, berjalan di permukaan air. Menurut ahli kisah Al-Salabi, menceritakan bahawa Nabi Isa AS dapat berjalan di atas permukaan air dan tidak tenggelam. Mukjizat ini tidak diceritakan dalam Al-Quran. Keenam, dapat memberitahu manusia tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumahnya. Dan yang ketujuh adalah mengukuhkan dengan sebutan Roh Kudus, iaitu Roh Suci. Alhamdulillah, itu dari tadi sedikit perkongsian saya berkenaan dengan kisah Nabi Isa AS, dan diharapkan apa yang dikongsikan ini dapat kita sama-sama mengambil pengajaran dan kita sematkan dalam diri kita sepanjang Ramadan ini menerusi kisah Nabi Isa dan juga ibunya Maryam. Dan semoga segala amal ibadah kita sepanjang Ramadan ini akan diberkati dan juga akan dilimpahkan oleh Allah SWT dengan ganjaran pahala yang cukup lumayan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam kisah yang seterusnya oleh rakan-rakan yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.